Hai semua, apa khabar? Sekali lagi saya Mahadewan, seorang peguam beramal di Tentuan J. Fahri dan Jamil. Topik kita pada hari ini adalah penyelesaian kes di luar mahkamah dari perspektif seorang peguam. Mula-mula sekali tuan-tuan dan puan-puan, bila kita kata penyelesaian kes, topik kita pada hari ini, macam biasa saya akan lebih cenderung atau lebih menyentuh mengenai kes-kes sivil. So, apa yang saya akan sebutkan selepas ini adalah semuanya akan meliputi kes-kes sivil sahaja ya. So, jangan salah faham, jangan membuat anggapan bahawa ia juga turut terguna pakai untuk kes-kes jenayah. Ini untuk kes sivil sahaja. Mula-mula sekali, bila kita buat penyelesaian di luar mahkamah ini, ramai yang beranggapan, sangat ramai, beranggapan bahawa ini adalah ada elemen kautim. Maksudnya ramai yang beranggapan bahawa bila kita buat penyelesaian di luar mahkamah ni bukan mengikut proses undang-undang. Maksudnya ramai yang ada anggapan bahawa peguam akan berbincang dengan peguam akan pakat sesama sendiri dan akan mencapai satu penyelesaian. Sebenarnya bukan ya. Ini yang ramai orang awam kurang arif. Apa yang sebenarnya berlaku adalah pada kebanyakan masa peguam akan memfailkan satu tindakan bagi pihak kamu dan yang menuntut akan memfailkan tindakan, yang dituntut akan memfailkan satu pembelaan dan sebagainya. Dan hala tuju kes akan berjalan macam biasa sebagaimana satu perbicaraan penuh. Tetapi sebelum kes ini sampai pada tahap bicara ataupun pada separuh bicara dan sebagainya, pihak-pihak mungkin ada sedikit ilham ataupun mungkin ada sedikit idea bahawa bagaimana kes ini boleh diselesaikan. Bila masing-masing ada idea bahawa kes ini boleh diselesaikan dan masing-masing ada niat untuk menyelesaikan kes ini di luar mahkamah, maka pihak-pihak akan berbincang. Dan jika ada buat tawaran dan tawaran itu diterima untuk penyelesaian, maka akan ada satu penyelesaian di luar mahkamah. Dan apa yang akan berlaku? Nama sahaja kita kata penyelesaian di luar mahkamah. Tetapi secara realitinya, penyelesaian ini sendiri akan direkodkan di mahkamah. Ini adalah untuk mengelakkan elemen-elemen yang mengatakan pihak-pihak berpakat, ada kautim, ada something yang tak betul, tidak. Sebab kamu kena tahu bila kes ini telah difailkan di mahkamah, bagi hakim nak pihak-pihak maklumkan pada mahkamah apa hala tuju kes. Kalau kes boleh selesai, kita tak boleh kata okey kes selesai, kita tak nak teruskan dengan kes. Tak boleh. Dia ada prosedur. So bagaimana kita nak maklumkan pada hakim kes sebenarnya selesai. So apa yang peguam-peguam akan buat? Penghakiman persetujuan ni dia akan ada terma-terma yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak. Pihak-pihak akan menyenaraikan atau memaklumkan kepada mahkamah apa terma-terma persetujuan tersebut. Dan pihak-pihak akan memaklumkan benda ni dekat mahkamah, mahkamah akan rekodkan dan kes boleh dikatakan selesai. Dan perbicaraan tidak akan dijalankan. Dan bila kita kata kes selesai di luar mahkamah ni, maksud dia adalah tidak ada keputusan dari pihak mahkamah. Maksudnya mahkamah tidak memberikan satu keputusan mengenai sama ada tuntutan berjaya atau tidak ataupun berapa ganti rugi yang dibenarkan. Mahkamah tidak akan masuk campur. Ianya adalah pada kebebasan pihak-pihak itu sendiri. So, poin kita yang pertama untuk hari ini, tidak ada istilah kautim. Yang kedua, ramai yang lagi satu, bila kita kata penyelesaian, ramai yang di luar sana tergopoh-gopoh nak menyelesaikan kes. Saya bagi contohlah, mungkin kamu ada kes. Tuntutan kamu terhadap pihak ini adalah 200,000. Kamu pun tengok faktor masa, faktor tenaga, kamu pun tak berniat untuk menunggu lama untuk penyelesaian kes ni. So, kamu nak selesaikan kes ni dengan laju. Tiba-tiba pihak lawan pula ada sedikit idea, mereka menawarkan 100,000 untuk menyelesaikan kes ini. Kamu pun timbang semula, kamu dapatkan nasihat daripada peguam. Kamu berpendapat bahawa okeylah, mungkin saya nak terima 100,000 ni supaya saya boleh move on, saya boleh teruskan dengan hidup saya. Mungkin itu adalah niat kamu. Dan kamu pun setuju, satu penghakiman persetujuan direkodkan. Tetapi, apa yang ramai terlepas pandang adalah bila penghakiman persetujuan ini dimasukkan, ramai tidak berbincang dengan cara pembayaran. Mungkin pihak yang menyelesaikan dengan kamu pun, mungkin beliau berpendapat bahawa 200,000 sangat banyak, 100,000 adalah munasabah, okey, saya setuju untuk selesaikan. Tetapi, walaupun beliau setuju untuk selesaikan, adakah individu ini ada kemampuan untuk membayar kamu 100,000 ini sekaligus? Apa proses pembayaran? Apa rundingan pembayaran? Berapa kali ataupun berapa langkah yang akan terpaksa digunakan untuk mendapatkan pembayaran kamu? Jika kamu tidak berbincang dengan isu-isu ini, apa yang boleh berlaku adalah ini, dan ini adalah sangat berbahaya. Kamu ada satu penghakiman persetujuan yang mengatakan 100,000. Dan
Untuk mendapatkan 100,000 itu, kamu kena filekan lagi satu tuntutan di mahkamah untuk menuntut 100,000 kamu. Kali ini, kalau pihak lawan memberikan kamu 50,000, macam mana? Tetapi pada kebanyakan masa, peguam tidak akan memberikan kamu nasihat sedemikian rupa. Peguam akan memberitahu kamu bahawa salah satu terma dalam penyelesaian adalah sekiranya jumlah ini tidak dibayar pada sekian-sekian hari bulan, pada sekian-sekian tempoh yang dipersetujui, maka kamu ada kebebasan untuk memfailkan tindakan ini, sekali lagi dengan sedikit kos pada pihak lawan. Biasa ini adalah satu cara ataupun satu teknik yang boleh kita kata win-win ataupun adil pada kedua-dua pihak. Sebab bila ada penyelesaian, niat penyelesaian adalah supaya kedua-dua pihak mengikut terma penyelesaian tersebut. Poin kita yang ketiga untuk hari ini adalah bila ada penyelesaian, penyelesaian ini kenalah atas dasar persetujuan bersama. Ini kedua-dua pihak harus aku. Tidak ada istilah bahawa, tuan sebenarnya saya tak setuju nak settle. Saya dipaksa, saya ditekan, saya diugut. Kalau ada elemen-elemen yang sedemikian rupa, penyelesaian itu adalah tidak sah. Dan bila kamu pergi mahkamah, bila kamu membuat persetujuan di hadapan hakim ataupun menerusi terma-terma yang ditulis, kamu kena nyatakan dengan terang sama ada itu adalah persetujuan kamu atau tidak. Jika kamu tidak bersetuju, kamu jangan katakan setuju. Sebab kerana ini akan makan diri kamu kelak. Kalau kamu tidak setuju, kamu dengan terus terang kata, saya tidak setuju, saya pohon bicara, diteruskan. Ini adalah hak kamu. Kamu tak boleh mengabaikan hak ini, kamu tak boleh berpendapat bahawa tak apalah, semua orang cakap suruh saya settle, saya pun settle. Tidak. Kalau kamu tidak ingin menyelesaikan kes ini, itu adalah hak kamu. Tetapi kamu sebaiknya dapatkan nasihat daripada peguam untuk tahu risiko dan sebagainya. Kalau peguam telah nasihati kamu, kata ini adalah risiko, kamu masih berpeluang untuk meneruskan kes ini. Walaupun peguam kata kes ini mungkin besar kemungkinan kamu akan kalah. Tapi kalau kamu nak teruskan, itu adalah hak kamu. Dan tidak ada sebarang pihak di luar sana yang boleh memaksa kamu untuk mengatakan ini adalah apa yang kamu harus ikut. Poin kita yang seterusnya pada hari ini adalah terma. Bila kita buat penyelesaian, akan ada satu ungkapan atau frasa yang digunakan, iaitu dengan persetujuan bersama dan tanpa pengakuan terhadap liability. Tapi apa yang orang buat sekarang ni, bila mereka filekan satu tuntutan dan katakan ada penyelesaian di luar mahkamah, mereka war-warkan atau mereka heboh-hebohkan mengatakan, oh saya telah mendapat satu penyelesaian, pihak lagi satu ni salah sebab dia bayar saya 50,000, dia bayar saya 100,000. Bukan. Kamu kena tahu sebab itu terma tanpa pengakuan terhadap liability itu adalah penting. Maksudnya pihak ini membayar kamu tetapi pihak ini tidak mengaku bahawa individu ini salah. Okey, soalan yang saya selalu dapat adalah, tuan kalau tak salah, kenapa dia nak bayar saya? Maksudnya dia mengaku dia salah lah. Tak. Kadang-kadang penyelesaian dibuat atas beberapa faktor. Mungkin faktor masa, faktor yuran peguam, faktor kos, faktor saksi-saksi dan sebagainya. So, maka pihak-pihak akan menilai semula dan berpendapat bahawa mungkin adalah lebih elok jika kes ini diselesaikan di luar mahkamah tanpa melibatkan proses perbicaraan. Itu adalah hak masing-masing. So, bila kamu dituntut atau menuntut, bila ada penyelesaian di luar mahkamah dengan terma yang mengatakan tanpa pengakuan terhadap liability, maksudnya tidak ada pihak yang didapati bersalah. Maksudnya, pihak-pihak bersetuju terhadap satu amount, satu ganti rugi, tetapi itu bukan bermaksud pihak itu bersalah. Dan bila kamu keluar sana, kamu kata, oh pihak ni telah kalah kerana dia bayar saya amount sebanyak ni, ini akan menyebabkan kamu disaman semula dan sebagainya. Jika permohonan maaf ataupun jika pengakuan ataupun finding of liability ataupun penemuan liability adalah penting bagi kamu, maka dalam penyelesaian persetujuan kamu ini, itu kamu harus ketengahkan pihak lagi satu diminta untuk mengaku kesalahan ataupun diminta untuk membuat permohonan maaf dan sebagainya. Itu kamu boleh nyatakan. Tetapi bergantung kepada pihak lagi satu. Sebagai peguam, pada kebanyakan masa kita akan menasihati anak guam untuk tidak mengaku terhadap kesalahan ataupun tidak mengaku terhadap liability. Sebab penyelesaian di luar mahkamah. Sekian saja daripada saya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat membantu tuan-tuan dan puan-puan sedikit sebanyak. Dan macam biasa, sekiranya ada sebarang persoalan, sila ajukan. Saya akan cuba yang terbaik untuk membantu. Dan semoga kita berjumpa lagi dalam episod yang akan datang. Terima kasih.